لا ان شاء الله. طيب جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Yang dihormati Profesor Dr. Syahnur bin Basri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah hari ini kita sambung suatu tekatur. Mohon maaf di atas sedikit kelewatan. Tadi dah siap sedia dah nak live di tempat lain, tapi baru perasan kitab tafsir ni tak ada kat tangan, jadi tak sedap nak tafsir secara bebas, sedangkan kita dah biasa dengan bacaan tafsir Al-Furqan. Jadi saya bergegas ke rumah saya di sini. Alhamdulillah ada satu lagi naskah tafsir Al-Furqan. InsyaAllah hari ini kita sambung muka surat 366. 366 bahagian kedua daripada surah At-Takatsur. Kita dah bincangkan surah At-Takatsur pada bahagian pertama beberapa minggu yang lalu. Hari ini insya-Allah kita masuk pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Kita baca sekali embas surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan oleh perbuatan menambah-nambah dan berbangga-bangga dengan mempunyai banyak perkara, mempunyai banyak sesuatu, atau takatsur. Kalian dilalaikan dan berlomba-lomba dalam menambah-nambah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian masuk ke lubang kubur, iaitu mati. Berbangga-bangga sampai masa ajal sampai masih lagi berperangai seperti itu. Kalla sawfa ta'lamun. Ini yang kita nak sambung hari ini. Ayat yang ketiga, ayat keempat, ayat ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla dalam bahasa, dalam Al-Quranul Karim tidak hadir kecuali dalam ayat-ayat Makkiyah. Jadi kalau tuan-tuan buka Al-Quran, jumpa kalimah kalla di mana-mana. Surah tu mesti surah Makkiyah, atau ayat tu ayat Makkiyah. Diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Ini antara tanda-tanda surah Makkiyah. Apabila ada kalimah kalla padanya, seperti mana yang disebutkan oleh ulama ulumul Quran. Jadi kalau belajar ulum Quran, kita kalla, kita dah kategorikan dah. Surah ni surah Makkiyah. Waktu surah At-Takatsur, surah At-Takatsur hampir tidak berlaku khilaf tentang Makkiyahnya. Surah ini adalah surah Makkiyah kerana tanda-tanda Makkiyah padanya jelas. Tanda-tanda Makkiyah jelas. Kalla mempunyai dua makna. Satu, maksud kalla adalah kalimah zajar. Zajar artinya
Kalau bahasa asalnya zajar ni halau. Atau kita menyergah. Atau kita menghalang seseorang daripada buat sesuatu. Bila ada orang lalu di tepi tebing yang tinggi, kita jerit. Kita bila orang lalu atau orang lalu di tepi jalan raya, kita nampak lori datang. Dia orang buta lalu. Nampak dia lalu, dia nak seberang jalan, tiba-tiba nampak lori lalu. Atau jalan kereta dengan laju. Kita pun jerit. Kita jerit nak hentikan dia, tu namanya zajar. Zajar. Jikalla, makna pertama ialah kalimah yang digunakan untuk zajar. Untuk stop, untuk halang seseorang daripada musibah atau daripada kesalahan-kesalahan yang dilakukan atau perkara-perkara mungkar yang dilakukan. Jadi kalau kita kata kalla, makna pertama az-zajar. Bila kalimah kalla bermakna zajar, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mungkar yang tak sepatutnya dilakukan tak sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim atau seorang manusia. Okay. Dalam konteks ini Allah kata alhaakumut takatsur. Kalian telah dilekakan dengan kerja menambah harta, anak pinak, menambah pangkat dan sebagainya sehingga kalian lalai daripada melaksanakan tanggungjawab, sehingga keadaan kalian begitu sehingga kalian mati. Kalla artinya Allah zajar. Maknanya zajar. Allah cegah kita. Allah sergah kita daripada kelalaian, daripada keterlupaan sehingga kita meninggalkan sehingga kita berjalan menuju kepada bahaya. Ya Allah kata kalla. Kalla itu kalimah az-zajar. Alif lam zai jim ra. Az-zajar. Kalla makna yang kedua maksudnya haqqan. Benarlah. Atau kita kata betul lah. Atau sesungguhnya. Kalla bermakna sesungguhnya. Makna yang kedua. Apabila sebelum kalimah kalla tidak ada perbuatan-perbuatan yang Allah cela. Tidak ada perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya, perkara-perkara yang menyebabkan perlu kita jauhi. Maka kalimah kalla akan bermakna sesungguhnya. Contoh, Allah kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Semua cerita tentang perintah Allah untuk manusia ini membaca, mengkaji, dan Allah sehingga Allah beritahu bahawa manusia ini dahulunya tidak tahu, Allah ajar dia menjadi alim dan tahu. Kalla saufa ta'lamu. Kalla innal insana la yatgha. Kalla kita tak terjemahkan dengan az-zajar, kita terjemahkan dengan makna sesungguhnya atau betul lah. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia ini melampau. Ar-ra'ahu istaghna, tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat pada dia banyak, dia rasa dia tak perlukan orang lain, dia jadi belagak dan sombong. Okey. Ayat tu sebelum pada kalimah kalla tidak ada perbuatan-perbuatan yang buruk yang Allah halang. Semua cerita tentang baca, ilmu dan sebagainya. Maka kalimah kalla akan diterjemahkan sesungguhnya. Atau haqqan, betul-betul lah, benarlah. Jadi kita sekarang pada ayat ini alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla artinya makna kalla di sini adalah az-zajar. Allah Subhanahu wa taala sergah kita. Allah halang kita daripada meneruskan perkara demikian. Daripada meneruskan perbuatan lalai dan leka dengan dunia sehingga meninggalkan hari akhirat, meninggalkan persediaan untuk hari akhirat. Kalla. Artinya terjemahannya macam mana? Terjemahan yang paling baik adalah
mengambil makna kalimah kalla. Jangan begitu. Jadi kalla jangan begitu, kalau kita terjemahkan maknanya jangan begitu. Tapi kalau kita nak fahamkan betul-betul, bukan jangan begitu biasa. Allah SWT sergah. Kalau orang tu lalu kat sebelah longkang, kita jerit, "Oi, stop!" Dia jerit betul-betul lah. Jadi kalla biasanya orang-orang bila qari yang faham, dia akan tekan sikit. Kalla. Kerana ramai qari yang berhenti. Kalla, ulang balik. Sebab apa? Sebab makna kalla itu Allah SWT mencegah kita daripada meneruskan kelalaian. Kalla saufa ta'lamun. Saufa bererti akan. Sesuatu yang akan berlaku. Kita rasanya kita will. Cuma dia bukan jarak yang dekat. Tak tahu dah will dengan shawl yang mana dekat, yang mana jauh. Satu benda akan datang. Satu perbuatan, satu perkara yang akan berlaku. Kalau dekat, orang Arab sebut sata'lamun. Kamu akan tahu nanti dalam masa terdekat. Tapi dalam kat sini, dan ayat ni Allah sebut kalla saufa. Saufa bererti jauh. Kalla saufa ta'lamun. Kita ada sa dengan saufa. Kalimah sa artinya akan datang tapi dekat. Saufa akan datang tapi jauh. Jauh artinya bukan lama, jauh. Dalam pandangan kita akan merasa jauh benda tu. Jadi Allah SWT kata nanti. Artinya bukan masa terdekat, nanti. Saufa ta'lamun. Ta'lamun, nanti kalian tahu nanti. Artinya tempoh yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita lama. Sehingga pada ayat sebelumnya Allah kata alhaakumut takatsur hatta itu ada tempoh. Zurtumul maqabir, sehingga kalian mati, masuk dalam kubur. Tempoh Allah berikan pada kita lama. Tiap-tiap orang ada masa yang cukup untuk dia bertaubat, untuk dia islah diri dia. Masa yang cukup Allah berikan kat dunia ini untuk dia berubah. Masa yang cukup untuk dia banyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya dia berada dalam keadaan yang leka dan tak dengar nasihat Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mati dalam keadaan leka. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Kalla, jangan macam tu." Atau kata stop. Saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kalian akan tahu nanti. Bila? Macam yang disebut di sini, saufa ta'lamun. Ada ulama kata semua ni kembali kepada balasan akhirat. Kalian akan tahu nanti. Kemudian takkid lagi. Kemudian kalian akan tahu nanti. Kalian akan tahu nanti. Bila? Hari akhirat. Ada ulama menafsirkan, dan ini lebih masyhur, saufa ta'lamun kali pertama adalah ketika kematian. Ketika kematian. Kalla saufa ta'lamun. Jangan buat macam tu. Kalian akan tahu nanti. Bila? Iaitu ketika kamu mati nanti. Masa mati baru kita tahu. Rupanya masa kita ni sepatutnya bukan disibukkan dengan at-takatsur, tapi perlu kita sibukkan dengan amal soleh. Betul Allah sebutkan tentang harapan orang yang nak meninggal. Dia kata, "Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin." Wahai Tuhanku, lewatkan sikit aku pada masa tempoh yang dekat. Kerana aku nak amal soleh, kerana aku nak sedekahkan semua yang aku miliki. Masa nak meninggal tu baru kita tahu. Yang kita kumpulkan ni sepatutnya kita belanjakan. Aku nak sedekahkan. Asaddaq wa akum minas salihin. Dan aku nak beramal soleh. Sebab masa tu kita tahu. Kita tahu harta kita, harta dan anak kita tidak ada apa-apa, tidak boleh membantu kita setelah kita kematian.
kecuali kalau kita didik mereka dengan baik, jadi amal soleh. Anak yang kita didik dengan agama, dia akan mendoakan kita. Anak yang kita fahamkan dia tentang bagaimana cara berkhidmat dengan orang tua selepas kematian mereka dengan cara yang betul, ini anak yang soleh. Itu bekalan kita. Begitu harta. Harta berguna. Sekiranya harta itu kita peruntukkan untuk wakaf di jalan Allah atau harta kita sedekahkan, dia berguna. Tapi kalau semata-mata harta dan juga anak atau apa sahaja yang tidak dimanfaatkan atau tidak disediakan untuk hari akhir, dia tak berguna. Ramai orang yang menyesal. Ramai manusia ni Allah cerita akan menyesal masa nak mati. Kita tak tahu apa yang dipikirkan. Ketika maut sampai, kita nampak orang nak meninggal ni, kita tak tahu apa difikirkan. Tapi Allah beritahu angan-angan mereka. Mereka nak supaya Allah bagi tempoh sedikit pada mereka untuk mereka sempat beramal, sempat sedekahkan dan sempat beramal dengan amal soleh. Jadi kalla sawfa ta'lamun diartikan dengan waktu itu. Manusia akan sedar nanti, manusia akan tahu. Thumma, kemudian artinya ada satu tempoh lain. Ada tempoh lain. Kalla sawfa ta'lamun. Kalian akan tahu nanti. Bila? Iaitu ketika dibangkitkan daripada kubur. Allah ulang balik thumma dengan dipisahkan dengan kalimah thumma ditarakhi, artinya ada tempoh masa yang agak jauh, itu antara selepas orang tu mati, kemudian dia mati ni dia satu package semua daripada ketika sekarat sampai pada alam barzakh, semua sekali pada ayat pertama kalla sawfa ta'lamun, dia akan tahu nanti. Itu semua diterima pada alam barzakh, balasan baik ataupun buruk. Summa, kemudian kalla sawfa ta'lamun, ini ketika dibangkitkan daripada kubur. Dibangkitkan daripada kubur dalam pelbagai keadaan. Semua orang dibangkitkan berdasarkan kepada amalan dia. Keadaan dia dibangkitkan adalah berdasarkan pada amalan dia ketika dia meninggal. Level amalan dan apa yang ada pada dirinya ketika dia wafat daripada dunia ini. Allah kata lagi kalla, Allah cegah kita daripada meneruskan kelalaian. Allah kata lau ta'lamuna ilmal yaqin, pasti kalian akan tahu dengan ilmu yang yakin. Kat sini yang ketiga adalah ketika kita diberikan keputusan ke syurga ataupun ke neraka. Sebahagian ulama sebutkan kalla ketika mati, sawfa ta'lamun ketika barzakh, summa kalla law ta'lamuna ilmal yaqin ketika hari akhirat. Yang penting lebih kurang tafsirannya, ada tempoh tertentu. Yang penting Quran sebut 3 kali. Manusia akan tiga tempat di selepas kematian dia akan rasa, dia akan sedar diri dia sepatutnya tidak leka di dunia. Kerana 3 tempat ini adalah tempat Allah tunjukkan keputusannya, hasil daripada apa yang dia usahakan. Ataupun kalau kita nak lebih nak detailkan, bukan berdasarkan kepada 3 lafaz ini, kita nak detailkan tempat manusia terima balasan itu 5. Kita pernah syarahkan ayat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin tu, Yaumiddin dia ada 5 stesen yang kita perlu fikir. Pertama, masa kita nak wafat. Masa itulah kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, ketika di alam barzakh. Ketika malaikat tanya, boleh jawab ataupun tidak. Itu juga merupakan keputusan daripada apa yang kita lakukan. Ketiga, ketika dibangkitkan. Ketika bangkit, ada yang celik, tiba-tiba dibangkitkan keadaan buta. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan seperti orang yang kerasukan. Ada dan dibangkitkan dalam keadaan seperti seekor semut dan sebagainya. Ini sesuai dengan amalan dia. Yang keempat,
ialah ketika berada di mahsyar. Bukan waktu bangkit, ketika di mahsyar, ketika dibicarakan. Sama ada di hisab, di mizan atau sirat. Yang kelima adalah tahu nanti bila masuk ke syurga atau neraka. Ini 5 tempat yang ulama sering bincangkan. Sebab tu kalau kita sebut Maliki Yaumiddin, kita membayangkan 5 stesen yang kita berdepan dengan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha membalas, Raja di hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalian akan tahu dengan ilmu yaqin. InsyaAllah saya akan syarahkan, saya baca apa yang kat sini, kemudian saya akan sambung semula. Kerana surat Takatsur ni antara surah yang ulama sebut yang banyak mukjizat dari segi uslub penggunaan tiap-tiap kalimah yang Allah penggunaan kata dalam Quran, kalimah yang ada dalam surah At-Takatsur ni dengan makna dia ada terdapat padanya i'jaz yang orang biasa tak boleh buat. Kita akan syarahkan nanti. Kita habiskan dulu apa yang ditulis dalam buku ni sebab kita hanya ada dua muka. Kita baca dulu insya-Allah. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maksudnya, tidak sepatutnya kamu bersikap demikian. Itu kalla. Kelak kamu akan mengetahui akibat sikap dan perbuatan bermegah-megah itu jika kamu sudah mati. Ini pertama, ketika sudah mati. Ungkapan ta'lamun, kamu akan mengetahui diulang 3 kali. Mengandungi peringatan yang sangat keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan sikap buruk di atas. Yang pertama, kamu akan mengetahui ketika kamu masuk kubur. Kat sini, Doktor ambil pada qaul yang mula berkubur. Iaitu dia bermula dengan alam barzakh. Yang kedua, kamu akan mengetahui ketika kamu keluar daripada kubur. Yang ketiga, kamu akan mengetahui ketika dihimpunkan di hadapan Allah di mahsyar. Jadi qaul yang dibawa oleh Dr. Abdullah Yassin di sini, dia mengambil qaul satu ketika kalian di alam barzakh masuk ke kubur. Yang kedua ketika kalian dibangkitkan daripada kubur. Ketiga adalah di mahsyar. 5 yang saya sebut tambah waktu kematian, mana dia masa sekarat, waktu mati itu satu, dan ketika syurga dan neraka. Hakikatnya semua ni stesen yang ada. Cuma 3 ni cara pembahagian. Ada ulama yang membahagikan antara daripada mati sampai ke habis mahsyar, sampai ke alam barzakh. Kemudian sepanjang di mahsyar, dibangkitkan ke mahsyar, dan keputusan hari syurga dan neraka. Dan macam-macam cara pembahagian. Yang penting kita tahu bahawa Allah ulang sebanyak 3 kali. Ulang 3 kali ni adalah tujuan untuk takkid bahawa balasan itu akan ada. Bukan kita bebas hidup di dunia ini. Walaupun Allah bagikan pada kita macam-macam harta, dan kat dunia ini balasan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tak terlihat oleh mata kita, kita tak perasan. Ada orang yang direka macam mana sekalipun, dia masih kaya raya, dia masih mudah urusannya dalam banyak perkara. Tapi balasan akhirat itu kita akan tahu, kita akan nampak pasti. Kat dunia ni ada balasannya, tapi kita tak perasan. Balasan kita leka daripada beramal, kita lupa, kita pandang rendah pada orang, kita kutuk orang sebagainya. Itu semua balasan-balasan. Semua maksiat, semua kelalaian akan bawa kepada natijah yang buruk. Cuma bezanya kita tak perasan. Balasan-balasan berbentuk begini kita tak perasan. Kita tak nak belajar, kita jadi keliru dan sesat. Itu pun orang tak perasan. Orang cuma perasan bila balasan berbentuk dunia. Bisnes dia rugi, anak dia meninggal, dia sakit, jatuh sakit, orang nampak tu saja balasan. Okey. Kata Syekh, sungguh jika kamu benar-benar mengetahui apakah balasan yang bakal kamu temui di dalam kuburmu dan ketika kamu dibangkitkan, nescaya kamu tidak akan disibukkan oleh sikap bermegah-megah dengan harta itu. Itu dengan At-Takatsur.
Okey, ayat yang ketujuh. Ayat seterusnya. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Okey, satu perkara yang penting. Pada ayat kelima tu wajib berhenti. Kalau contoh kita jadi imam, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Stop. Kalau nak baca sambung semua sekalipun, mana kalau nafas panjang kita baca kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kat situ kena berhenti juga. Kenapa? Sebab dia melibatkan makna. Okey, apa makna yang terlibat? Ini kita tengok sekarang. Allah sebut la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Sesungguhnya atau nescaya kamu benar-benar akan melihat jahim, neraka al-jahim. Thumma, kemudian, atau dan sesungguhnya, nak kata kemudian pun bahasa Melayu kita tak kena. Dia kemudian tu maksudnya. Tapi saya rasa okey untuk kita faham. Kemudian dia peringatkan lagi la tarawunnaha ainal yaqin. Kalian akan nampaknya, itu neraka Jahannam ini, neraka Jahim ini, ainal yaqin, dengan ainal yaqin, dengan ainal yaqin, level yang kedua. Kita akan syarahkan. Jadi kenapa kita wajib berhenti pada ilmal yaqin? Tak boleh kita baca kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tak kena makna dia. Maknanya kalau kita sambung maknanya apa? Sesungguhnya kalian akan tahu dengan ilmu yaqin dan sesungguhnya kalian akan nampak neraka jahim. Dalam uslub bahasa Arab, dia jadi seolah-olah la tarawunnal jahim ini adalah kerana kamu ada ilmu yakin. Kamu akan nampak neraka Jahannam bila kamu tahu ilmu yakin. Sebenarnya tidak. Sebenarnya peringatan sini satu persatu Allah sebut. Kalla, jangan buat begitu. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu nanti. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini sendiri. La tarawunnal jahim ayat baru. Dia tak ada kaitan dengan ilmu yakin tadi. Dia la tarawunnal jahim, Allah kata kalian pasti akan nampak neraka al-jahim. Al-jahim. Jadi keadaan khitab yang ditujukan kepada orang kafir kat sini, orang yang nampak neraka al-jahim bukanlah orang yang ada ilmu yakin. Dia ada kaitan dengan al-hakumut takatsur, tapi dari segi uslubnya secara umum jangan berhenti kat ayat nombor 5 tu. Kerana dia akan jadikan dari sebab syarat dan jawab syarat dari segi dalam bahasa. Dia akan ada sedikit masalah dari segi pemaknaan. Jadi sama ada kita berhenti pada akhir ayat ataupun kalau nak sambungkan sesuai dengan makna yang kita faham. Makna yang betul lah, makna yang faham. Jadi kalau kita nak baca sambung, nak berhenti tu kena ulama dah mudahkan tempat waqaf, adanya fawasil, ada tempat kita kena berhenti, tempat kita kena mula. Kalau kita nak pilih sendiri untuk berhenti kat mana boleh, tak ada masalah, sambung sebagainya, tapi pastikan maknanya tidak rosak, maknanya tidak lari. Kita tinggal 10 minit lagi Prof. Peringatan daripada tak apa, kita cuba habiskan insya-Allah. Sebenarnya ada kaedah Prof untuk tidak ada limit masa. InsyaAllah nanti kita ni. Saya pun tak tahu, tapi ada jemaah beritahu. Ada kaedah untuk yang juga akaun yang biasa ni, cuma setting je tukar. InsyaAllah. Saya pun tak tahu. Nanti saya bertanya pada jemaah cara nak.
Okey. Maksudnya kelak pada hari kiamat kamu pasti akan melihat neraka jahim yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang ingkar. Ungkapan melihat iaitu kalimah melihat la tarawunna diulang 2 kali di sini untuk menyatakan kepastian iaitu takkid. Maksud ungkapan melihat neraka al-jahim adalah kiasan bagi merasakan siksaan al-jahim. Ini salah satu tafsiran. Maksud kamu akan nampak neraka al-jahim maksudnya kamu akan terseksa dalam neraka al-jahim. Kiasan seumpama ini sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Allah guna. Ini bagi satu mazhab lah. Satu mazhab yang mengatakan bahawa melihat neraka jahanam itu artinya masuk neraka jahanam. Hakikatnya melihat neraka jahanam memang satu bila orang tengah salah melihat tu satu siksaan yang tersendiri. Jadi ada 2 pandangan. Ada pandangan kata memang melihat itu artinya masuk dan merasa azab. Ada pandangan mengatakan bahawa kekalkan makna dengan zahirnya nampak neraka jahanam itu sungguh satu penyiksaan. Orang nampak orang kena seksa, dia tahu dia tengah beratur. Satu-satu kena, itu satu penyiksaan. Sebab ayat selepasnya akan diceritakan tentang hakul yaqin. Okay. Di dalam ayat ini kita akan kita disebutkan level ilmu, level yakin. Kita ilmu tu ada berapa? Pengetahuan kita ada 6 martabat, betul? Dalam kita panggil dalam bab maratibul idrak. Kita faham satu benda ni ada 6 level. Kita dalam satu-satu masalah ilmu kita ada 6 level. Level pertama kita tahu yakin 100% benda tu betul dan kita tak ada syak lagi, namanya yakin atau ilmu. Kalau kita tahu 80, 90, tak sampai 100%. Kita insya-Allah insya-Allah fulan tu dia cakap betul. Betul ke 100% awak yakin? Kalau bagilah persen 2-3% kalau dia salah sekalipun. Kita yakin tak sampai ke yakin yang betul-betul, namanya zon. Kalau itu level kedua. Level ketiga 50-50. Panggil syak. Level 50-50. Panggil syak. Betul ke dia cakap tu? Tak. Betul ke tak? Level yang keempat dipanggil waham. Waham ni tak betul kot. Tak betul tapi kot. Dia lebih rendah. Level yang kelima, level pengetahuan, level jahil. Jahlul basit. Jahil yang biasa. Iaitu entahlah. Tak tahulah, saya pun tak tahu. Level yang keenam dia panggil jahlul murakkab. Ni level jahil yang double atau triple jahil. Dia jahil, dia tak tahu. Tapi dia memandai-mandai cerita benda lain. Dan nak tunjukkan dia pandai. Saya baru pagi tadi buka lepas tengok mesej Prof. Alhamdulillah handset habis bateri. Kalau tak saya buat dalam komen. Ada seorang buat live cerita benda pelik-pelik tentang awal sebelum manusia ini terjadi ada makhluk nama sekian dan sekian dan macam-macam. Semua ni kepalsuan yang diceritakan dan ramai followers, orang duk komen, orang minta fatwa dia macam-macam, semua benda nak budak muda lagi. Budak muda dan kalau dia cakap, kita tak kira muda atau tua, yang penting dia cakap tu betul ataupun salah. Kalau kira muda, saya pun muda berbanding tuan-tuan perempuan orang lah, ramai sekali. Tapi ya kita tahu siapa pun ilmu tak sempurna. Tetapi jangan kita ni ilmu tak semua benda kita tahu. Kita boleh share apa yang kita tahu. Tapi jangan kita memandai-mandai untuk share perkara yang kita tak tahu. Kemudian kita yakinkan orang. Dan dia komen kat situ. Dah dia buat salah. Dia cerita semua benda. Ni benda ni kalau sampai pada orang tak faham, tak belajar ni. Dia komplain kita pula. Dia pula nak bela diri dia. Siap-siap. Dia nak kata orang tak faham. Dan ini berkait macam-macam lah. Allah musta'an, semua Allah
Alhamdulillah ja'afana min mutalahu min fadlin an katsirin mimma khalaqa tafdila. Minta Allah jauhkanlah insya-Allah. Okey, Prof, saya rasa saya akan sambung sekali ikut pada surah At-Takatsur ni. Insya-Allah satu kelas lagi saya akan cerita semula berkaitan ayat yang terakhir. InsyaAllah. Berserta dengan apakah wajah-wajah i'jaz yang ada dalam surah At-Takatsur. Cantik. Mana kita nampak sempurna dalam ayat yang Allah sebut. 8 ayat yang Allah sebut, tapi lengkap bab balaghah. Secara hampir ke semua bab balaghah tu ada. Mana untuk menyampaikan satu mesej tu, kita akan nampak macam-macam jenis taukid, macam jenis zajar, macam mana taukid lafzi, maknawi, taukid tas'id dan sebagainya. Ini dalam bab al-balaghah, cara pengungkapan dan pemilihan kalimah-kalimah yang ada pada surah At-Takatsur ni sangat menarik. Ya, orang faham bahasa Arab memang sangat terkesan lah, sangat terkesan. Yang faham betul lah, yang faham dan menjiwai, yang faham biasa-biasa, yang makin dalam dia akan dalam. Saya pun dapat benda ni bukan daripada saya faham sendiri. Kita bukan orang alim yang menjiwai sangat. Tapi sebab ulama dah sebut, pengkaji dah buat, bila baca Masya Allah, kita akan nampak banyak mukjizat dalam bahasa yang terdapat dalam ayat yang ringkas ini. InsyaAllah kita baki 3 minit ni kita bagi peluang untuk soal jawab insyaAllah. Jadi akan datang kita akan masuk ayat ke-8 saja. Ayat ke-8, kemudian kita akan ulasan yang umum insyaAllah berkaitan dengan sesuatu berkaitan dengan ilmu. Oh, tadi tak habis lagi. Ilmu yakin, kita ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kita akan syarahkan sekali insyaAllah pada pertemuan akan datang. Kita buka soalan insyaAllah. Silakan kalau ada sahabat. Semua faham insyaAllah. Semua faham. InsyaAllah. Ada yang nak bagi input. Dia terabur ni sebab kita tak buatkan terabur sebenar sebenarnya. Kita lebih dari kelas dengar dan kita terima hasil tadabbur. Tadabbur sebenar, cara yang betul-betul lah kelas bentuk kecil. Kita baca satu ayat, ulang sampai 10, 20 sampai jumpa makna. Jumpa makna yang kita hasilkan daripada pengajaran yang kita dapat pada ayat tu. Antara kita, mana kita baca dah faham semua sekali, dah tafsir faham, sekarang saya baca tafsir. Okay. Ulang balik baca, apa yang kita rasakan, apakah pengajaran yang boleh kita praktikan dalam kehidupan kita. Itu tadabbur lah. Tapi kalau kelas macam tu kita buat, kelas tadabbur sebenar dengan kaedah begitu, dia akan jadi makin lama. Dan kedua, nak buat online ni pun susah juga. Kalau online ni ramai tahu sebenarnya, ramai yang nak cakap. Tapi oleh kerana tengok ada rakaman, nanti keluar kat YouTube, takut tersalah. Jadi ramai yang agak malas nak bercakap lah. Itu je. Ustaz, nanti awak tanya sikit, masa ada 1 minit. Boleh, kalau boleh. tak sempat jawab minggu ni, jawab minggu depan. Kalau yang dengan maksud hakon, ayat saya. Quran, boleh Ustaz bersedia untuk minggu depan dah. Masa 1 minit je lagi. Semua kalimah kala yang tak ada makna yang buruk sebelumnya, maknanya haqqan. Okey. Kalau makna buruk sebelumnya, maknanya zajran. Maknanya stop. Ustaz. Jangan buat begitu. Masa dah habis. Okey, insyaAllah. Terima Sampai kasih, Ustaz. kita tutup kafaratul majlis. Boleh, Prof? InsyaAllah. Boleh, sila. Fadal. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta.